kuliah malam ni. Kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabu rizam masyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud da'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadat wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, silakan Al-Fadil, Tuan-Tuan Imam, seluruhnya Tuan-Tuan Bilal, kemudian tak lupa juga Tuan Siak kita, seluruhnya pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi diizinkan pertemuan kita, perjumpaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sambung pengajian kita kitab Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, muka surat berapa tu? 226. Betul eh? Muka surat 226, catatan catatan orang kaya yang bersyukur, yakni orang yang tidak tinggal dari harta halal yang masuk atasnya kecuali apa-apa yang memang dia perlu padanya, adalah lebih utama ataupun lebih aula menurut jumhur daripada orang fakir yang sabar. Ini sambungan daripada pembahasan di atas tu, sifat yang harus bagi Allah kan. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman ka rizqihil ghina. Dan jaiz dan harus pada Allah Ta'ala sesuatu yang mungkin dari segi menjadikan dan mentiadakan, seperti memberinya rezeki dengan kekayaan. Okey.
Jadi berkenaan dengan rezeki tadi, orang yang ni ada penambahan lah catatan situ. Orang kaya yang bersyukur, yang ini orang yang tidak tinggal dari harta halal yang masuk atasnya, kecuali apa-apa yang memang dia perlu padanya sahaja, adalah lebih utama, lebih aula menurut jumhur daripada orang fakir yang sabar. Dan tempat khilafnya itu adalah jika orang kaya tersebut melaksanakan segala tugas-tugas kekayaan berupa kedermawanan, kemudian berbuat baik, contohnya menolong sesama manusia, kemudian menunaikan segala hak harta dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedang orang yang fakir itu juga melaksanakan tugas-tugas kefakiran berupa redha, sabar dan qanaah. Qanaah mana memada kan, cukup dengan apa yang ada. Ada dikatakan bahawa orang fakir dan sabar adalah orang yang merasa lazat dengan kefakirannya, sebagaimana orang kaya merasa lazat dengan kekayaannya. Kekayaannya lah. Itu yang sebut kat sini. Maknanya orang kaya yang bersyukur, maksud bersyukur tu dia menggunakan segala harta tadi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia pun tak adalah orang kata terpedaya dengan harta tadi, walaupun harta dah banyak. Sesuai lah dengan mana zuhud tu. Mana zuhud kan? Apa makna zuhud? Orang yang zuhud ialah orang yang tidak terpengaruh dengan harta ni, walaupun harta dia banyak. Walaupun harta dia banyak, dia orang yang kaya raya, tapi harta tadi tak melalaikan diri dia. Itu makna zuhud. Izhad fid dunya, kan? Yuhibbukallah. Izhad fi ma bainan nas, yuhibbukan nas. Zuhud kamu pada sisi Allah Ta'ala, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan zuhud oleh kamu apa-apa yang pada sisi manusia, maka kamu dikasihi oleh manusia. Itu mana zuhud lah. Zuhud ni sebenarnya banyak makna zuhud ni. Tapi makna yang kuat berkenaan zuhud tadi, seseorang tadi digunakan, walaupun digunakan harta yang banyak pada dia, dia tak terpedaya dengan harta tu, tak pun melalaikan dia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana zuhud. Itu mana zuhud. Okey. Jadi kata Nabi, izhab fid dunya yuhibbukan nas, yuhibbukallah. Zuhud kamu dalam dunia, nescaya kamu akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Dan zuhud kamu pada apa-apa yang pada sisi manusia, yuhibbukan nas, nescaya kamu akan dikasihi oleh manusia. Jadi apa maksud zuhud pada sisi Allah Ta'ala tadi? Ialah kita gunakanlah segala harta kata kekayaan yang kita ada tadi, kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun tidak terpengaruh dengan harta tadi yang banyak tadi, dan tak melalaikan kita daripada ibadah pada Allah. Konya apa makna zuhud pada si manusia? Zuhud pada si manusia maknanya kita tak meminta sesuatu pun daripada manusia, kan? Tak meminta, walaupun kita sebenarnya perlukan benda tu, kita berhajat pada benda tu. Apalagi kalau kita ni orang yang susah, orang fakir kan, sudah tentu kita akan meminta pada manusia. Tapi orang yang zuhud pada manusia ni, dia akan cuba mengawal diri dia daripada suka meminta kepada manusia. Gitu. Yang dia minta hanyalah kepada Allah Ta'ala. Walaupun di segi manusia, kalau dia minta boleh dapat pun. Muka bersih kan. Muka jernih, Ustaz, muka bersih. Ada nur cahaya ni. Kat Ustaz ni ada nur. Kalau Ustaz minta semua boleh dapat. Kan? Mana kalau kita minta boleh dapat. Tapi tak ada pun kita nak minta. Juga kalau orang fakir miskin kan. Kalau orang fakir miskin ni, kalau minta boleh dapat je. Bila orang tengok, oh ni susah ni, orang susah ni, orang taif ni, hidup pun berempat, nampaknya gulungan gelandangan kan. Jadi sepatutnya kita bagi lah. Memang senang lah kalau dengan muka yang muka sposin tu.
Senang dia dapat kan tuan. Gitu. Tapi dia tak. Dia menahan diri pada minta. Kalau nak minta pun boleh dapat. Itu maksudnya izhafi ma bainan nas bukan nas. Baik. Dan tempat hilafnya itu adalah jika orang kaya tersebut melaksanakan segala tugas-tugas kekayaan berupa kedermawanan, berbuat baik, menolong sesama makhluk, menunaikan segala hak harta seperti bayar zakat ke, sedekah sebagainya, dan bersyukur pada Allah. Sedang orang fakir itu juga melaksanakan tugas-tugas kefakiran dia, berupa contohnya dia redha dengan kefakiran dia sabar dengan kefakiran dia, dan qanaah memada kan, qanaah memada dengan apa yang dia ada. Macam tu. Ada dikatakan bahawa orang fakir yang sabar itulah orang yang merasa lazat dengan kefakirannya, sebagaimana orang kaya merasa lazat dengan kekayaan dia. Dia lazat dengan kefakiran. Maksud lazat fakiran dia tak minta ke orang lah, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala kurnia pada dia. Kalau harta banyak pun dia tak adalah mengeluh kesah. Sebab orang kaya pun kadang-kadang harta banyak pun keluh kesah juga. Kan? Macam tu. Orang kaya pun kata apa? Sudin kan. Sekali-sekala pun orang kaya pun susah juga kan. Kan? Susah juga orang kaya ni. Sesak lah saya kata kan, sesak. Sesekala tu kaya pun sesak juga dia kata kan. Macam tu. Kalau miskin sesak, kaya pun sesak. Habis kemudian kita masuk ke syair yang ke-45. Perbuatan hamba yang cerita Allah Ta'ala. Fahaliku li'abdihi wa ma'amil muafiqun liman arada ayyasil. Bersyair wa khaliqu li'abdihi wa ma'amil muafiqun liman arada ayyasil. Maksudnya apa tuan-tuan? Maka Allah Ta'ala lah menciptakan hamba-Nya dan apa-apa yang dia perbuat, serta memberikan taufik kepada sesiapa yang dia kenaki untuk sampai kepada redha-Nya. Ini dah masuk dalam pembahasan wahdatul af'al. Wahdatul af'al, esa daripada segi perbuatan Allah. Dia ada wahdatul sifat, ada wahdatul af'al. Ada wahdatul af'al wa sifat, ada wahdatul zat. Disebut dalam kitab Durrun Nafis pembahagian wahdah. Wahdatul af'al, wahdatul sifat, dan sebagainya. Baik. Jadi apa kata Ibrahim Laqani? Dia kata fakhaliqu li 'abdihi wa ma'amil. Maka Allah Ta'ala lah menciptakan hamba-Nya dan apa-apa yang dia perbuat. Serta muafiqun, serta memberikan taufik liman arada ayyasil, pada sesiapa yang dia kendaki untuk sampai. Mana sampainya? Sampai pada redha Allah Ta'ala. Ini adalah tafriq, dia kata. Tafriq mana pencabangan atas apa yang telah diketahui daripada pembahasan terdahulu, berupa infirad, sendirinya Allah Ta'ala dengan menjadikannya. Jadi sambungan dalam bab kudrah ni. Kudrah kan, Allah Ta'ala mempunyai kudrah, kuasa. Sifat kuasa yang wajib bagi Allah Ta'ala itu satu sifat subutiyah, wujudiyah, subutiyah yang tetap kepada Allah Ta'ala, yang menjadikan mungkin ataupun mentiadakan mungkin. Menjadikan mungkin ataupun mentiadakan mungkin, itu dikatakan sebagai kudrah ataupun perkuasa lah. Silah makna kita perkuasa. Tapi setiap sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala ni semua ada definisi dia. Wujud ada definisinya, kudrah ada definisinya, iradah pun ada definisinya. Kemudian kudrah ada ta'aluk, kan? Ta'aluknya ijad wal imkan. Kemudian iradah ada ta'aluk, ta'aluknya tahsis, menentukan. Kemudian ilmun ada ta'aluk, ta'aluknya ila inkishaf, terbuka atau tersingkap. Macam tu. Jadi fa tu fa khaliqun, ada fa kan? Jumpa fa tak?
Permulaan tu kan ada sebab fa khaliqun, maka Allah lah menciptakan hamba-Nya. Tu namanya fa tu fa tafriqiyah, fa tafriq. Fa ni banyak jenis. Ada fa huruf ataf, ada fa jawab bagi syarat, ada fa jatuh sesudah isim mausul yang mengandungi makna syarat, ada fa sababiyah, ada fa sababiyah, ada fa istinafiyah, dan ada fa ta'liliyah, ta'lil. Kemudian ada fa yang zaid, tambahan yang menghiaskan lafaz, fa zaidah bi tazyinil lafzi. Kemudian ada fa fi'liyah, kemudian ada fa fasihah, dan ada fa tafri'iyah. Ada 10 fa lah. Sebenarnya fa ni banyak. Sebabnya ayat Quran ni dia tak boleh terjemahan sesuka hati kita. Sebab kita tak tahu tu fa apa. Biasalah mana fa ni maka je. Biasa kita terjemahkan fa ni maka. Tapi nak kena tengok juga sesuai tak kita terjemahkan pada maka. Kalau maka pun apa makna maka situ. Okey, fa ini ialah fa tafriqiyah. Fa tafriq dikatakan. Fa cabang. Kan? Maknanya dia ni adalah sambungan daripada pembahasan yang sebelumnya. Kalau segi definisi fa tafriqiyah, dia kata allati yakunu ma ba'daha far'an aw tafsiran lima qablaha. Dia kata iaitu yang adalah barang sesudahnya itu adalah furu' ataupun cabang, au tafsir ataupun tafsir, lima qablaha kepada barang yang sebelumnya. Kepada barang yang sebelumnya. Contohnya mana ayat Quran? Contohnya wa jazaa'u sayyi'ah mislaha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Fa jazaa'u sayyi'ah, maka balasan jahat adalah jahat. Mislaha seumpamanya. Faman afa, maka barang siapa yang dimaafkan, wa aslaha, dan dibaguskan amalannya, membaguskan amalan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah Taala. Jadi fa itu fa tafriqiyah, tafriq. Maknanya dia ni merupakan sama ada dia jadi cabang ataupun tafsir kepada ayat ataupun kalimat sebelumnya. Gitu. Allati yakunu ma ba'daha far'an aw tafsiran lima qablaha. Yang bawa adalah barang sesudahnya itu adalah cabang ataupun tafsir bagi barang yang sebelumnya. Contoh ayat Al-Quran lain dia kata huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Faminkum, maka sebahagian daripada kamu itu kafir, sebahagian daripada kamu kafir, wa minkum mu'min, sebahagian kamu mukmin. Jadi fa itu dikatakan fa tafriq. Fa maknanya yang menjadi tafsir ataupun cabang kepada barang yang sebelumnya. Okey? Ini adalah tafriq kita, cabang. Fa itu fa khaliqul li'abdi, itu fa itu ialah fa tafriq ataupun fa cabang atas apa yang telah diketahui daripada pembahasan terdahulu berupa infirad, pengasingan ataupun sendirinya Allah Ta'ala dalam menjadikan sesuatu. Allah Ta'ala sendiri menjadi satu. Dia satunya tunggal yang menjadikan. Tak ada orang lain yang menjadikan. Dialah satu-satunya menjadikan. Kalau orang kafir mendakwa ada Tuhan tu, Tuhan ni dan sebagainya, banyak Tuhan kan. Sebenarnya Tuhan Allah Ta'ala saja esa. Dialah menjadi, dialah orang kata tempat penumpuan makhluk. Kalau orang kafir dia banyak Tuhan. Kalau Tuhan hujan lain, Tuhan bagi rezeki lain. Tuhan kata apa lagi? Tuhan hujan, Tuhan rezeki, Tuhan duit, Tuhan tu lah, Tuhan macam-macam Tuhan. Mana banyak Tuhan dia lah. Tuhan yang menumbuhkan lain Tuhan dia.
Sedangkan pada Allah Ta'ala tu semua sifat yang ada kat semua tuan-tuan tadi yang sembah oleh manusia tadi, semuanya komplit, ada, semuanya ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kan. Baik, maka fa di situ ialah fa litafriq. Gitu. Fa litafriq maknanya fa yang barang sesudahnya itu adalah cabang ataupun tafsir barang yang sebelumnya. Boleh juga dikatakan sebagai fa di situ ialah fa fasiha. Kerana keadaannya yang menerangkan adanya syarat yang mahzuf, adanya syarat yang dibuang, di mana takdirnya adalah seperti iza sabata wujud infiradihi ta'ala bil ijad fa khaliqun. Gitu. Ada iza ni huruf syarat. Iza ni huruf syarat. Ataupun in kan, in syarat juga lau. Syarat berkenaan kepada masyrut, na'at kepada man'ut, ataf nakkan maktuf alaih, badal nakkan mubdal min, kan, fa'il nakkan fa'il, kan, khabar nakkan kepada mubtada nakkan khabar. Ada mubtada, jumpa mubtada, cik khabar dia, ke mana khabar dia? Sedap kita belajar nahwu lah. Jadi fa di situ boleh juga dikatakan sebagai fa fasiha. Apa maksud fa fasiha? Fa fasiha ni berbeza dengan fa tafriq. Fa fasiha ini ialah allati yuzafu fiha ma'tuf alaih ma'a kaunihi sababan lil ma'tuf. Sababan lil ma'tuf. Okey, iaitu yang dibuang padanya ma'tuf alaih beserta keadaannya jadi sebab kepada ma'tuf. Jadi sebab kepada ma'tuf. Gitu. Dengan ditakdirkan huruf syarat. Sama ada takdir huruf syarat ataupun takdir huruf syarat. Macam ni ditakdirkan huruf syarat, ada huruf syarat iza. Ada iza kan? Boleh? Faham ke tidak? Tak ada benda nak ditulis. Kan conteng kan tak ada whiteboard. Whiteboard tak ada, tak wujud. Okey. Ada sebahagian ulama dia kata fa tafriqiyah sama dengan fa fasiyah. Bila sebut fa tafriq itulah fa fasiyah. Ini ada sebahagian ulama kata macam tu. Tapi di sini fa fasiyah ini kan ialah keadaan yang menerangkan adanya syarat yang mahzuf yang dibuang. Mahzuf maknanya dibuanglah. Di mana takdirnya adalah seperti iza sabata wujud infiradi ta'ala bil ijad fa khaliqun. Jika telah tetap wujudnya infirad adalah pengasingan Allah Ta'ala dengan menjadikannya, mana tunggalnya dalam mencipta sesuatu, maka dia menciptakan. Kan? Fa khaliqun, baru sambung. Fa khaliqu li'abdihi wa ma'amil, baru sambung. Asalnya iza sabata wujud infiradi ta'ala bil ijad fa khaliqun. Jika telah tetap wujudnya infiradnya, infirad mana pengasingan dia ataupun tunggalnya Allah Ta'ala di dalam menjadikan sesuatu, okay? Maka Allah Ta'ala lah menjadikan, maka dialah yang menciptakan. Baru sambung fa khaliqu li'abdihi wa ma'amil muwafiqu liman arada ayyasir. Maka Allah Ta'ala lah menciptakan hamba-Nya dan apa-apa yang dia perbuat serta memberikan taufik pada sesiapa pun yang dikehendaki untuk sampai kepada redha-Nya. Jadi apa yang terkandung dalam bait syair di atas menurut orang-orang yang arif dinamakan sebagai wahdatul af'al. Wahdatul af'al, esa di dalam menjadikan sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala itu tunggal. Dia satu-satunya Tuhan yang menjadikan. Habis zahiriat nampak manusia yang buat, itu hanya secara majazi. Majazi saja, bukan hakiki. Bukan hakiki, tetapi secara majazi saja. Dan besok di akhirat yang akan ditanya ialah manusia, bukan makhluk yang akan ditanya.
Makhluk bukan Allah Ta'ala yang ditanya, tapi yang ditanya ialah makhluk. Kerana Allah Ta'ala tidak akan ditanya. Kalau ditanya pun Allah Ta'ala dah ada jawapan. Dia Tuhan. Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Siapa nak tanya dia? Kalau tuan-tuan nak debat dengan Tuhan pun, macam mana nak debat? Dia Tuhan. Saya nak debat. Sedangkan kita yang dicipta oleh dia, dia yang ciptakan. Kita ni sifat lemah. Dia mencipta alam, surah alam. Kan, 7 petala langit, 7 petala bumi dicipta Allah Ta'ala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dibawa naik ke langit. Kan, mengambil kefarduan sembahyang. Kan, di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, mula jumpa Baitul Ma'mur. Kemudian naik alat lagi namanya Sidratul Muntaha. Kat situlah mengambil ijazah ataupun kefarduan sembahyang. Okey. Jadi wujud persoalan, adakah Allah Ta'ala berada di Sidratul Muntaha? Ini persoalan je lah. Kalau Allah Ta'ala berada di situ, makna Allah Ta'ala bertempat. Mana Allah Ta'ala bertempat? Kalau macam tu lah persoalan dia. Disebut oleh ulama dalam pembahasan berkenaan Isra wal Mi'raj, dia kata naik ke langit itu hanya dinisbahkan kepada manusia, bukan dinisbahkan kepada Allah. Kata hanya dinisbahkan kepada manusia yang ada naik turun, tidak ada dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala ini tidak bertempat. Kalau kita kata Allah Taala bertempat, maka kafirlah kita. Baik. Kemudian dari wahdatul af'al inilah dapat diketahui akan batalnya dakwaan bahawa sesuatu itu memberi kesan dengan tabiatnya atau dengan kekuatan yang ada padanya. Dari wahdatul af'al tadi, esas perbuatan Allah Ta'ala tadi, dapat diketahui akan batalnya dakwaan bahawa sesuatu itu memberi kesan dengan tabiatnya atau dengan kekuatan yang ada padanya. Maka barang siapa yang mengiktikadkan bahawa sebab-sebab yang biasa, asbabul adiyah, sebab biasa, sebab adi ataupun sebab adat, seperti api, pisau, makan, minum dapat memberi kesan dalam hal-hal akibat yang ditimbulkan. Musabbabah, seperti api membakar, kemudian pisau memotong, kemudian makan minum, kan, mengenyangkan dan melegakan dengan tabiatnya dan zatnya, maka dia kafir dengan ijma' ulama. Kafir orang tu. Kalau dia kata yang mengenyangkan ni memang dari segi makanan itu yang mengenyangkan, kalau yang memotong tu pisau itu yang memotong, dia kata itu, kan. Kemudian yang membakar tu api itu yang membakar, dia kata. Bukan Allah yang membakar, dia kata. Tapi api itu yang membakar. Kalau makan itu makanan itu yang mengenyangkan, minuman itu yang melegakan dia. Mana dia tengok dari segi adat saja. Adat, asbabul adat, sebab adat saja. Okey? Jadi maka dia kafir dengan ijma' ulama. Maka kafir dah dia. Kalau dia beriktikad begitu, yang mengenyangkan, yang melegakan, yang menyembuhkan itulah ubat, bukan Allah yang menyembuhkan. Yang mengenyangkan itulah makanan, bukan Allah yang mengenyangkan. Yang melegakan itu ialah air, bukan Allah Ta'ala yang melegakan. Mana dia tinjau dari segi tabiat saja, dari segi adat saja, asbabul adat, maka kafir. Atau dengan kekuatan yang mencipta Allah Ta'ala padanya, maka dalam hal kafirnya ada dua pendapat. Dan yang lebih sah bahawa dia tidak kafir, melainkan fasik yang berbuat bidah. Kekuatan yang diciptakan Allah Ta'ala kepada pisau, ataupun kekuatan yang diciptakan kepada makanan, ataupun kekuatan yang diciptakan pada air, maka dalam hal ini kafir ini ada dua kaul.
Dan yang lebih sah bahawa orang itu tidak kafir, melainkan fasik sahaja. Melainkan fasik sahaja. Itu yang kedua. Dan seperti dengan orang-orang yang berpendapat demikian adalah seperti golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan-perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrah yang dicipta Allah Ta'ala padanya, maka yang lebih sah adalah ketiadaan kafir mereka itu. Ikhtiari maknanya tidak dipaksa. Dia ada dua istilah. Pertama ikhtiari, ya. Kemudian ittirariyah. Ittirariyah, alif dot to ro alif royal ta maruta. Ittirariyah mana paksa. Kalau ikhtiariyah tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Okey. Jadi apa pendapat Mu'tazilah dalam masalah perbuatan ni? Perbuatan ni, dan seperti orang-orang yang berpendapat demikian adalah golongan Mu'tazilah yang menyatakan bahawa hamba itu menciptakan perbuatan dirinya yang ikhtirariyah, mana yang tidak dipaksa, dengan kudrah yang dicipta Allah Ta'ala padanya, maka lebih sah tidak kafir. Dia tak kafir lah, tapi masih akan pisau hasil daripada perbuatan dirinya sendiri. Hasil pada perbuatan dirinya yang ikhtiariyah dengan kudrah yang dicipta Allah Ta'ala padanya. Allah Ta'ala bagi dia kudrah untuk buat benda tu. Allah Ta'ala bagi dia kekuatan untuk buat benda tu, maka dia pun potong, kan? Dan potong tadi bukan ittirariyah, bukan dipaksa, tetapi ikhtiariyah, tidak dipaksa, sukarela dia buat, macam tu. Okey, itu Mu'tazilah pun tak boleh digunakan lah, tentu. Dan barang siapa yang bertekad bahawa yang memberikan bekas itu adalah Allah, akan tetapi dia menjadikan antara asbab dan musababnya satu talazum akliyah. Talazum ni lazim melazimi yang berbangsa akal. Talazum akli, sekira tidak sah menyalahinya. Dalam kata lain, kata tidak sah kalau api tidak membakar. Demikian juga kalau makan tidak mengenyangkan, tak sah, dan seterusnya. Maka orang ini adalah hukumnya jahil. Hukum jahil. Dia kata kalau api ya mesti membakar, tak sah kalau api tak membakar. Kalau makanan tak sah, tak mengenyangkan. Asal nama makanan mesti mengenyangkan. Minuman, asal nama minuman mesti menghilangkan dahaga. Macam tu kan? Ni pun tak boleh juga. Orang ni dikatakan sebagai jahil, orang jahil. Yang bangsa akal, sekiranya tidak sah menyalahinya. Mana tak boleh menyalahi, mesti ada. Kalau makan tu mesti kenyang. Okey, kalau minum tu mesti hilangkan dahaga. Kalau membakar tu mesti terbakar. Kalau bakar tu mesti terbakar. Macam tu. Kan? Dia tak fikir dari segi benda mencari adat, seperti mujizat. Dia tak fikir dari segi tu. Sebab mujizat boleh menyalahi adat. Tapi di sini kata tak menyalahi adat, dia kata. Tak menyalahi dari segi akal dia, kata. Sekiranya tidak sah menyalahinya. Dalam kata lain, tak sah kalau api tak membakar. Demikian juga kalau makan tak sah, tak mengenyangkan, maksudnya. Maka orang ini dikatakan sebagai jahil. Masya Allah. Dan etikat yang seperti ini boleh sahaja menariknya kepada kekafiran, kerana dia kadang-kala mengingkari mujizat-mujizat para nabi disebabkan keadaannya menyalahi adat. Kalau mujizat yang telah mati, kemudian apa lagi, keluarnya air daripada celah-celah jari baginda Rasulullah SAW, makan yang sedikit boleh menjadi banyak, cukup dengan 1000 orang makan sedikit. Okey, apa lagi?
Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu termasuk mukjizat jugalah. Quran adalah mukjizat yang terbesar. Nabi Musa membelah lautan, belah laut dengan menggunakan tongkat dia. Kemudian Nabi Ibrahim tidak dibakar oleh api. Okey. Menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Isa, keluarnya tangan daripada baju. Tangan tu bercahaya-cahaya. Itulah Nabi Musa kan, cahaya tangan dia kan. Itu semua mukjizat. Mukjizat ni mencari adat. Mencari adat. Gitu. Sama dengan peristiwa Isra' Mi'raj kan. Berjalan dalam satu malam dah balik. Dah sampai ke langit yang ke-7, ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Kemudian turun balik malam tu. Sebelum subuh dah sampai dah. Tu sebab Allah Ta'ala sebut tu Subhanallazi, Maha suci Allah. Dia mulakan dengan ucapan Subhanallazi. Subhanallazi ada dua. Kan maknanya ada dua. Satu, subhan ni dengan makna li ta'ajub, kerana ta'ajub peristiwa tersebut menghairankan. Yang pertama. Yang kedua, subhanallazi ni maksudnya untuk menyangkal dan menolak dakwaan orang-orang kafir bahawa perkara Isra' Mi'raj ini adalah benda yang bohong. Benda yang mustahil dan benda yang bohong. Disebut ulama dalam kitab allazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dimulakan dengan ucapan tahmid. Tapi Isra' dimulakan dengan ucapan takdis, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sikit lagi Kemudian kita tengok lagi, dan etikadnya yang seperti itu boleh saja menariknya kepada kekafiran kerana dia kadang-kadang mengingkari mukjizat-mukjizat para nabi disebabkan keadaannya yang menyalahi adat. Dan barang siapa yang etikadkan bahawa yang memberi kesan itu adalah Allah dan dia menjadikan antara asbab dan musababnya satu talazum talazuman adian, talazum lazim yang bermaksud adat, adi mana adat, dengan sekira sah menyalahi. Dengan sekira boleh menyalahi daripada apa yang sepatutnya. Contohnya api tidak membakar. Asal mana api itu membakar. Pisau boleh tidak memotong. Seperti kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim, pisau tak telut potong. Kemudian makanan tidak mengenyangkan, walaupun dah makan puas banyak dah berpiuk-piuk makan. Berpinggan-pinggan makan, tapi minum pun dah pakai cawan dah minum, tapi tak kenyang juga. Gitu. Mana dia boleh menyalahi. Dikatakan dengan sekira sah menyalahinya, dia kata. Maka dia adalah mukmin yang selamat. Nampak? Apa mukmin selamat? Antara asbab dan musababnya satu talazum adi. Sebab dan musabab. Tahu tak apa beza sebab dengan musabab? Apa beza sebab dengan musabab? Kadang kita tak tahu apa sebab, apa musabab Ustaz. Entah. Sebab ialah wasail al-asbab ataupun sebab, musabab. Sebab ialah wasail lil husulil matlub, perantaraan untuk menghasilkan apa yang dituntut. Apa yang dituntut itu dikatakan sebab. Musabab ialah an-nata'ij al-hasilah indal akhzi biha, natijah yang hasil ketika mengambil dengannya. Maka al-aklu sebab, contohnya makan sebab, wasyaba'u hasil indal akli wal musabbab, kenyang yang hasil pada makan itulah musabab. Iaitulah an-natijah al-hasilah indal akli, natijah ataupun natijah apa? Kesimpulan natijah. Natijah hasil lah. Natijah yang hasil
anil akli daripada makan. Daripada makan. Okey. Muzakarah sebab bagi najah. Wan najah wal musabbab wan natijah. Muzakarah sebab. Muzakarah sababun lin najah. Muzakarah itu sebab bagi kemenangan, bagi kejayaan. Wan najah wal musabbab. Okey, muzakarah was sebab. Macam tu. Muzakarah tu ialah sebab. Kan? Dia nak musabbab ni dia okey. Tu kena faham tu sebab musabab. Kalau tak pening tak faham kan apa benda sebab musabab tu. Baik. Jadi barang siapa yang mentinggalkan bahawa yang memberi kesan itu adalah Allah Ta'ala dan dia menjadikan antara asbab dan musababnya satu talazum adi, mana lazim melazimi yang bangsa adat, dengan sekira sah menyalahinya, mana boleh menyalahi, mana kalau pisau tu tak memotong, tak putus, kan? Pisau tajam lah dengan kekuatan tangan lah, tapi tak putus-putus, kan? Dan kalau ikut logiknya, benda tu boleh putus, tapi tak putus, kan? Alah, kata pisau tajam, lepas tu dia punya benda putus, jangan nak dipotong tu pun tali ya, tali plastik. Takkanlah tak putus tali plastik. Lainlah kalau pisau tajam yang dipotong tu contohnya dawai bosa balak. Dawai apa tu, kawat jembatan tu kan, mengikat jembatan kan. Itu memang tak putus-putus lah kan. Ni dari segi logiknya putuslah macam tu. Pisau tajam, lepas tu tali plastik, takkan tak putus. Tapi tak putus tuan-tuan. Kan? Dengan sekiranya sah menyalahi, maka dia mukmin yang selamat insya-Allah taala. Maka perbezaan dalam hal demikian itu adalah 4 sebagaimana dipetik dalam kitab-kitab Syekh Sanusi. Mana ada 4 lah ke atas tu. Kan? Ada 4 kan ya tu. Yang ke atas di perbezaan-perbezaan pendapat tadi lah. Kemudian perkataan musannif dengan li'abdi, lamnya itu ialah litakwiyah. Lam litakwiyah. Li'abdi. Kan ada matam syair itu. Abdi. Lam tu. Lam ni pun banyak jenis tuan-tuan. Ada lam li milki, ada lam istisha, lam lil istisas. Ini lam litakwiyah. Lam untuk menguatkan makna. Okey. Sampai situlah pengajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Tanda situ lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fata ya alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa tahlana futu'al arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma barik lana fil azab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakil syaqa wa su'il qada wa syamasatil ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Hmm.